Kawasan Asia stabilkan keuangan serantau. Tiada kompromi terhadap pencerobohan sempadan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Parlimen. Dewan Negara hari ini meluluskan satu lagi rang undang-undang berkaitan pemansuhan kesalahan percubaan bunuh diri iaitu RUU Kesihatan Mental Kurungan Pindaan 2023 dan ia sekaligus menyaksikan proses pindaan undang-undang bagi menyah jenayahkan cubaan bunuh diri di peringkat Parlimen telah pun selesai. Institusi untuk menjawab. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh berkata RUU itu antara lain bertujuan memberi kuasa kepada pegawai intervensi krisis melakukan penyelamatan terhadap individu yang cuba membunuh diri. Beliau memaklumkan PDRM, APM dan bomba antara yang akan diberi kuasa tersebut. Oleh kerana mereka mempunyai kepakaran, mempunyai latihan, mempunyai juga experience di dalam kerja-kerja keselamatan seperti PDRM, bomba dan sebagainya. Selain itu, kuasa yang diberi juga termasuk secara seperti yang dinyatakan dalam pindaan ini untuk memberi mereka ruang ataupun kuasa untuk memecah masuk secara paksa ke premis yang mana percubaan membunuh diri dilakukan. Ini merupakan satu keperluan. Sementara itu, bagi penangkapan orang bercelaru mental dan sebagainya, beliau menyatakan mana-mana pegawai intervensi boleh menangkap individu tersebut. RUU kemudian diluluskan dengan lebih suara bersetuju. Dewan turut meluluskan RUU Suruhanjaya Koperasi Malaysia Kurungan Pindaan 2023 yang bertujuan memantapkan badan penyelia berkenaan melalui penstrukturan semula dan pewujudan jawatan utama. RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan, Datuk Iwan berkata perjawatan yang melibatkan lantikan oleh Menteri berkaitan sektor koperasi adalah bagi memastikan penyumbang utama gerakan koperasi. Beliau menjelaskan hanya individu yang layak akan dilantik mencakupi setiap sektor dan wilayah di seluruh negara. Sudah tentu kita akan bagi peringatan bahawa pelantikan itu perlu untuk mereka membela dan membangunkan gerakan koperasi. Dan seandainya mereka lekah tidak dapat menjalankan tanggungjawab itu, amanah itu seperti mana yang dihasratkan oleh Dewan ini, seperti mana yang dihasratkan oleh ahli-ahli koperasi, maka kita buat peringatan kepada mereka bahawa kita boleh menamatkan pelantikan itu tanpa perlu memberi sebab. Kata implikasi kewangan juga akan diteliti susulan pelantikan baharu itu. Datuk Iwan turut menjelaskan rasional amalan lantikan politik dalam kalangan ahli lembaga koperasi. Pandangan saya jangan kita pertikai. Pelantikan yang penting pada saya, pada kita, kriteria itu dipenuhi. Sekiranya ada isunya selepas dilantik, mereka gagal menjalankan amanah, maka Dewan ini boleh membuat satu penilaian bahawa dalam peribahasan akan datang sejauh mana pelantikan itu yang dibuat itu mengangkat pembangunan gerakan koperasi atau tidak. Terdahulu pada sesi perbahasan RUU berkenaan, pergerakan koperasi negara perlu menjadi kuasa ketiga ekonomi negara selepas kerajaan dan swasta. Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, pindaan RUU seharusnya berupaya menjadikan koperasi lebih profesional dan berdaya saing.
CEO-nya. Kalau boleh, CEO ni Tan Sri jangan letak orang politik lah. Biar dia seorang yang memang dikenal pasti sebagai pentadbir perniagaan ke organisasi ke yang memang layak ya untuk menjalankan tugas-tugas ketua CEO lah ya. Datuk Dr. Muhammad Hatta berkata, Suruhanjaya juga harus memastikan koperasi kekal aktif dan menyumbang kepada ekonomi negara. Yang 16,000 tadi ni, yang ini kita kena bina. Dalam 16,000 ni pula Tan Sri, kita pun tahu berapa 6-7,000 ke atau 5-6,000, saya pun tak ingat number itu, adalah dormant, tidak aktif, menunggu saat ya pergi ya. Kita nak cuba resuscitate Tan Sri. Koperasi komisen ini seharus mengambil tindakan supaya kalau boleh jangan ada koperasi yang mati di bawah pengawasan mereka. Dalam pada itu, beberapa pembahas turut membangkitkan perkara sama dan berharap pindaan yang dilakukan mencapai matlamat sebenar. Yang tadi pun saya nak cadangkan supaya ahli lembaga koperasi itu termasuk nanti biar profesional dan juga biarlah orang tu orang yang ada kepakaran dalam bidang 7 perkara yang pokok dalam kerja operasi yang sekarang. Saya juga mohon pindaan RUU ini rang undang-undang yang menumpukan kepada pembahagian kuasa di antara pengurusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif dapat mengukuhkan dan mempertahankan objektif, maklumat dan keyakinan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. RUU Tenaga Boleh Baharu Kurungan Pindaan 2023 dibentang di Dewan Negara untuk bacaan kali kedua. Ia dibentangkan Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Tse. Pindaan membolehkan kuasa kawal selia elektrik di Sabah akan berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri itu. Pindaan juga membabitkan 2 fasal sahaja, iaitu Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tentang permulaan kuatkuasa Akta. Manakala Fasal 2 pula bertujuan meminda Seksyen 1 Akta 725 dengan memasukkan subseksyen baharu. Ia melibatkan subseksyen kurungan 3 untuk memberi menteri kuasa menggantung kuatkuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan Akta 725 di bahagian-bahagian yang berlainan di Malaysia. Sementara itu, perbahasan bagi berkenaan bersambung esok. Bertemu kembali. Cadangan Penubuhan Tabung Keuangan Asia AMF bertujuan memastikan kestabilan dan daya tahan keuangan serantau selain berperanan menjadi platform kerjasama keuangan 68 negara Asia. Ia turut mampu tangani krisis mudah tunai. Bila belum ada tarikhnya, dia baru peringkat kedua cadangan, pertama oleh Jepun, kedua oleh Malaysia dalam lingkungan jarak masa yang berbeza. Jika kita menerima bantuan daripada IMF, maka dari segi sudut pandang adalah lebih kepada sudut pandang negara-negara barat yang sikit sebanyak ingin menguasai
negara-negara sebelah kita. Sebagai contoh, Indonesia menerima bantuan IMF dengan segala syarat-syarat yang ketat dan kita tidak menerima bantuan IMF pada ketika 1957-1998 itu. Tetapi jika ada AMF, mungkin kaedahnya berbeza dari sudut pandang barat pada sudut pandang timur di kawasan kita dengan mungkin syarat-syaratnya lebih mudah untuk membantu negara-negara di Asia. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Razali Idris. Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mencadangkan agar AMF disemak. Cadangan sama juga pernah diutarakan Jepun ketika menangani krisis keuangan Asia 1997. RM330 juta peruntukan awal bagi monsun Timur Laut 2022-2023 disalur ke seluruh negeri dan ini bagi memastikan bantuan bencana dapat disampaikan segera dalam tempoh berkenaan. Penyaluran peruntukan bantuan bencana yang meliputi bantuan wang ihsan BWI, bantuan barangan keperluan asas BBKA dan juga bantuan pembaikan rumah BPR maksimum RM5,000 daripada NAGMA kepada kerajaan negeri adalah berdasarkan Timbalan Yang Pertua, permohonan daripada pejabat setiausaha kerajaan negeri selaku pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Negara JPBN melalui maklumat Ketua Isi Rumah KR mangsa bencana yang telah disemakkan oleh pegawai daerah selaku pengurusi bencana daerah. Terima kasih. Sejak 2020 hingga 2022, sejumlah RM963.69 juta disalur bagi tujuan agihan bantuan bencana. Keutamaan untuk pembinaan projek perumahan rakyat PPR akan diberi kepada negeri-negeri yang menawarkan tapak tanah secara percuma atau mengenakan premium nominal. Bagi menyegerakan pembangunan PPR tersebut, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memerlukan 3 cadangan lokasi untuk memastikan implikasi kos pembinaan tidak tinggi. Bagi mengatasi masalah yang mungkin berulang sebelum ini, maka sebab itu Kementerian mohon supaya yang dikemukakan itu 3 lokasi. Jadi sekurang-kurangnya daripada kerajaan negeri hanya tawarkan 1, apabila pertimbangan itu mengatakan tidak sesuai, kita tidak mahu kerajaan negeri terlepas peluang inilah. Jadi sebab itu memang setakat ini proses itu berjalan dengan lancar. Cuma kita masih jugalah ada beberapa negeri yang kita masih dalam perbincangan untuk pengenalpastian tapak yang paling sesuai. Beliau memaklumkan KPKT mendapat respon yang baik mengenai cadangan tapak, namun terdapat beberapa rundingan masih belum selesai. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Husin Awang berkaitan pertimbangan kerajaan ke atas pembinaan kediaman PPR di negeri-negeri yang tidak memiliki tapak yang sesuai. Tiada kompromi terhadap sebarang bentuk pencerobohan ke atas sempadan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata ia sejajar dengan agenda Kertas Putih Pertahanan, kedaulatan negara akan terus dipertahan sama ada laut, darat dan udara. Ruang diplomasi pertahanan menjadi platform terbaik bagi membangkitkan isu pencerobohan melibatkan nelayan asing dan ruang udara. Kerjasama staf rantau dan kerjasama dua hala adalah pendekatan terbaik dalam menguruskan isu-isu keselamatan tradisional dan bukan tradisional yang memerlukan pelibatan pelbagai pihak di peringkat kerajaan, ketenteraan dan agensi penguatkuasaan. Kesemua ini merupakan komponen penting strategi perkongsian berwibawa seperti yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan Negara dalam mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Itu saja jawapan saya. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah berhubung solidariti negara ASEAN dalam memastikan rantau ini aman daripada campur tangan kuasa besar dunia.
Kementerian Kesihatan komited memastikan rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 diluluskan di Parlimen. Justru pelaksanaan RUU itu perlu disegerakan memandangkan peningkatan pengguna rokok elektrik dalam kalangan remaja dan wanita semakin meningkat. Komitmen KKM berkenaan tentang kawalan Akta Undang-Undang Kawalan Merokok ini dan juga generasi penamat adalah sangat tinggi. Komitmen kami ingin melihat rang undang-undang ini dapat dibentangkan dan diluluskan untuk mewujudkan kawalan. Dan juga selain daripada itu, pihak kementerian akan sedaya upaya untuk memastikan segala pandangan-pandangan ahli parlimen akan diambil berat, dan juga antara perkara-perkara yang ditekankan adalah berkenaan tentang kompaun yang terlalu rendah. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Lim Peh Hin. Menyediakan laluan menyertai program TVET untuk pelajar yang tidak menduduki peperiksaan SPM 2022. Itu komitmen Kementerian Pendidikan bagi memastikan kesinambungan pendidikan bagi kelompok berkenaan. KPM akan meneliti bentuk kerjasama dengan kementerian lain yang berkaitan agar laluan pendidikan TVET dapat disediakan kepada murid yang tidak menduduki peperiksaan SPM, termasuk Kementerian Belia dan Sukan IKPN, Kementerian Sumber Manusia ILP, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Giat Mara, Kementerian Pendidikan Tinggi College Community. Berhubung pembiayaan, KPM yakin program TVET yang ditawarkan oleh kementerian lain menyediakan bentuk pembiayaan bagi memudahkan pelajar mengikuti program tersebut. 3.8% atau 14,858 daripada keseluruhan 388,832 calon SPM 2022 tidak menduduki peperiksaan berkenaan. Jumlah calon SPM 2022 yang tidak hadir meningkat berbanding tahun sebelumnya yang mencatatkan calon tidak hadir 10,681 daripada keseluruhan 392,837 calon berdaftar. Peruntukan sebanyak RM3,750 telah disalurkan kepada Sekolah Kebangsaan Pulau Pababek sempurna untuk tujuan perolehan jaket keselamatan baharu. Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan pembelian tersebut akan memanfaatkan keselamatan 23 orang murid dan seorang guru sekolah itu susulan kejadian runtuhan JT awal tahun lalu. JPN Sabah sedang dalam proses melaksanakan perolehan jaket keselamatan dan dijangka akan diagihkan ke sekolah tersebut selewat-lewatnya Ogos 2023. Walau bagaimanapun, sekolah tersebut juga telah mempunyai jaket keselamatan sedia ada untuk penggunaan murid dan guru. Yang ini adalah tambahan untuk tukar ganti. Dalam hubungan ini, KPM sentiasa memantau status terkini perolehan jaket keselamatan yang dilaksanakan oleh JPN terlibat. KPM turut memaklumkan peruntukan sejumlah RM1.38 juta tahun ini adalah untuk perolehan bantuan jaket keselamatan bagi sekolah-sekolah di 9 buah negeri yang memerlukan. Syarat dan garis panduan pelantikan syarikat pemeriksaan kenderaan dijangka dimuktamadkan Kementerian Pengangkutan hujung tahun ini sebelum menambah penawaran perkhidmatan berkenaan. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Hasbibullah ini bagi menggalakkan kekerapan pemeriksaan dalam memastikan keselamatan di jalan raya terjamin khususnya bagi kenderaan perdagangan. Berkenaan pertambahan pelantikan syarikat pemeriksaan kenderaan, Kementerian Pengangkutan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan pada masa ini sedang memuktamadkan semua peraturan, syarat-syarat, garis panduan dan lain-lain dokumen berkaitan yang akan ditetapkan kepada mana-mana pihak lain yang akan dipelawa untuk menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua perkara tersebut dijangka
akan dimuktamadkan selewat-lewatnya sebelum akhir tahun 2023. Dan proses pelawaan kepada pihak yang berminat akan boleh dimulakan dalam penggal pertama tahun 2024. Penyataan bagi menjawab soalan Senator Rita Sarimah Patrick Insul. Baik, Dewan turut dimaklumkan sejak 2020 hingga 6 Jun 2023, seramai 13,243 warga asing ditahan atas kesalahan tinggal lebih masa. Pelbagai langkah kawalan dilaksana bagi membendung masalah berkenaan. Sebagai langkah kawalan, pejabat perwakilan Malaysia dan pejabat atashi imigresen di luar negara akan menyaring terlebih dahulu permohonan visa secara dalam talian daripada pelancong dari negara yang memerlukan visa. Ini diikuti pemeriksaan di pintu-pintu masuk semasa ketibaan sebelum kemudahan pas lawatan sosial PLS diberikan yang menekankan pematuhan terhadap syarat-syarat sebagai berikut. Antara syarat tersebut termasuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan diiktiraf Kerajaan Malaysia, juga memiliki visa yang sah bagi negara yang memerlukan visa selain mempunyai wang yang mencukupi bagi menyara hidup selama tempoh keberadaan di Malaysia. Cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia tidak bertentangan prinsip kebebasan media yang diperjuang oleh kerajaan. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chin berkata, kebebasan media bukan bermakna kebebasan tanpa had. Jentera petugas media diingatkan membuat pelaporan daripada sumber sahih, beretika dan adil bagi mengelak sebarang impak yang buruk. Dan kita nampak negara jiran kita, Indonesia, mereka juga ada Dewan Pers. Itu salah satu bentuk majlis media. Tetapi apa yang kita nak ialah regulation itu adalah daripada industri sendiri. Jadi supaya tiada orang yang boleh salah guna kuasa dalam konteks kita, selalu ada orang risau bahawa sebagai kerajaan kami akan gunalah undang-undang yang sedia ada untuklah mengekang kebebasan media. Tetapi kalau regulation itu adalah daripada industri sendiri, saya rasa itu adalah lebih adil dan juga boleh memastikan kepentingan semua pihak. Kerana kepentingan ini bukan sahaja kepentingan kerajaan, tetapi kepentingan untuklah pembangkang dan juga kepentingan orang awam. Siri perbincangan sedang giat dilaksana kementeriannya bersama jawatankuasa kerja sementara yang terdiri daripada pemain industri. Ini termasuk wartawan, penerbit, penyiar dan organisasi berita. Fokus perbincangan tertumpu kepada perincian mengenai penubuhan Majlis Media Malaysia. Koperasi berstatus tidak aktif akan dikenal pasti untuk dipulihkan mengikut kesesuaian bidang agar beroperasi semula. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy, kementeriannya melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah mengenal pasti 30% koperasi tersebut yang akan dibuat penilaian sebelum ia ditutup. Sekiranya ada mana-mana koperasi yang boleh dipulihkan, SKM sedang mengambil tindakan untuk memulihkan seperti mengaktifkan semula atau membantu mengenal pasti aktiviti yang sesuai untuk koperasi atau aktiviti yang koperasi tersebut berpotensi untuk menceburi berdasarkan kepada keperluan bersama. Maksud dia di antara anggota. Dan juga nombor 2, memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada anggota lembaga koperasi untuk membaiki tadbir urus. Dan ketiga, melaksanakan program bantuan perakaunan dan pengauditan kepada koperasi-koperasi yang terbabit supaya mereka boleh pulih aktif semula. Beliau menjawab pertanyaan Senator Amir Mat Ghazali mengenai tindakan yang akan diambil kerajaan terhadap koperasi yang tidak aktif. Apakah langkah? Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan
nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Saya Miza Yusni Muhammad. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.